tahun 1861, unit sukarela tentera darat negeri-negeri Selat telah ditubuhkan di Pulau Pinang dengan nama Penang Volunteers. Unit sama juga telah ditubuhkan di Singapura dengan nama Singapore Volunteers. Pada tahun 1902, negeri-negeri Melayu bersekutu yang terdiri daripada Perak, Negeri Sembilan, Selangor dan Pahang telah mula menubuhkan unit sukarelanya sendiri yang dikenali sebagai Malay State Volunteer Rifle. Pasukan sukarela ini kemudian terus berkembang dengan penumbuhan beberapa pasukan baru seperti di negeri-negeri Melayu bersekutu yang dipanggil Federated Malay State Volunteer Force. Pasukan sukarela di negeri Melayu tidak bersekutu pula dipanggil Unfederated Malay State Volunteer Force, dan di negeri-negeri Selat pula ialah The Strait Settlement Volunteer Force. Pasukan-pasukan sukarela telah memainkan peranan yang begitu penting, terutamanya semasa dalam Peperangan Dunia Kedua, Darurat 1948 hingga 1960 dan Konfrontasi 1964. Setelah tercetusnya Perang Dunia Kedua, kesemua unit-unit sukarela ini telah diatur gerak dan berganding bahu bersama-sama pasukan tentera tetap dari Britain, India dan Australia untuk mempertahankan tanah Melayu dan Singapura. Selepas Perang Dunia Kedua tamat, pasukan-pasukan sukarela yang telah wujud sebelum ini telah diaktifkan semula. Semasa berlakunya darurat tanah Melayu pada tahun 1948, satu pasukan sukarela iaitu Pasukan Kawalan Kampung telah ditubuhkan. Pasukan Kawalan Kampung ini telah memainkan peranan yang penting sepanjang tempoh darurat tersebut. Pasukan Kawalan Kampung ini telah dibubarkan pada tahun 1958 setelah keadaan keselamatan telah berjaya dikawal dan dipulihkan. Bagaimanapun, memandangkan ramai bekas anggota Pasukan Kawalan Kampung mahu terus menyumbang hikmat sukarela, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengambil keputusan untuk menyusun semula pasukan sukarela supaya ia lebih tersusun dan berkesan. Oleh itu, Ordinan Tentera Darat Simpanan telah dibubar pada 1958. Dengan kuasa ordinan ini, sebuah pasukan sukarela yang baru yang dikenali dengan nama Askar Wataniah telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Jun 1958. Bahagian Pasukan Simpanan BPS merupakan bahagian di bawah Markas Tentera Darat dan bertanggungjawab dalam hal-hal pasukan simpanan tentera darat. BPS tidak mempunyai sebarang pasukan di bawah perintah. Semua pasukan Askar Wataniah diletakkan di bawah perintah markas formasi setempat. BPS hanya mempunyai kuasa teknikal dalam hal-hal perancangan dan pembangunan, latihan, pentadbiran, perundangan, logistik dan juga kewangan. Pasukan Askar Wataniah ditadbir oleh bahagian pasukan simpanan markas tentera darat. Bahagian ini diketuai oleh Asisten Panglima Pasukan Simpanan APPS, seorang ketua pengarah dan seorang pengarah rancang dan pembangunan. Mengikut organisasi semasa, BPS mempunyai beberapa sel yang terdiri daripada sel pengurusan, sel tadbir, sel lain-lain pangkat, sel pegawai, sel rancang, sel latih, sel logistik, sel belancawan. Organisasi BPS adalah sangat penting bagi menjamin pembangunan dan perkembangan Askar Wataniah. Terdapat 3 perkhidmatan dalam Askar Wataniah, iaitu sukarela, penugasan sepenuh masa dan tauliah kehormat. Sukarela terdiri daripada orang-orang awam yang menyertai tentera darat secara sukarela untuk berkhidmat dalam Askar Wataniah Malaysia. Mereka memainkan peranan yang sangat penting dalam menjadi pengganti kepada angkatan tetap pada masa-masa tertentu. Penugasan sepenuh masa pula terdiri dari semua pegawai dan anggota sukarela yang berkhidmat sepenuh masa secara individu apabila timbul keperluan tertentu, iaitu keperluan untuk mengisi pejawatan unit-unit kerahat dan juga keperluan untuk mengisi pejawatan anggota tetap. Tauliah kehormat terdiri daripada kerabat diraja, kaki tangan awam dan swasta
yang diberi tauliah kehormat berdasarkan pengaruh dan dapat membantu pembangunan Askar Wataniah. Tauliah kehormat digunakan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada individu-individu yang difikirkan sesuai. Visi Askar Wataniah adalah membangunkan pasukan simpanan tentera darat yang kredibel dan seimbang. Oleh itu, penyertaan rakyat dalam Askar Wataniah merupakan satu sumbangan murni bagi menyahut seruan Pertiwi. Misi Askar Wataniah adalah membantu ganti angkatan tetap semasa perang atau darurat dan membantu pihak berkuasa awam semasa bencana alam. Sejajar dengan misi tersebut, Askar Wataniah berperanan untuk membantu ganti angkatan tetap tentera darat di masa darurat atau peperangan, membantu angkatan tetap dalam operasi keselamatan dalam negeri dan membantu pihak berkuasa awam semasa bencana alam. Bersesuaian dengan peranan-peranan Askar Wataniah, maka tugas yang mampu dilaksanakan oleh Askar Wataniah adalah bersedia untuk diatur gerak dan membantu ganti angkatan tetap untuk melaksanakan misi-misi tertentu. Askar Wataniah juga ditugaskan untuk membantu pertahanan tempatan di sesuatu sektor dan mengadakan pertahanan kepada sasaran dan instalasi penting dan kawasan-kawasan penentuan. Seterusnya, Askar Wataniah juga ditugaskan untuk mengadakan tenaga pengganti kepada angkatan tetap dan melaksanakan kegiatan anti penjajahan serta bertindak sebagai agensi perisikan. Selain itu, Askar Wataniah juga bertanggungjawab untuk mengendali dan menyelenggara perkhidmatan penting apabila dikehendaki serta melindungi dan menyelenggara jalur komunikasi. Tentera Darat Malaysia telah mengatur gerak pasukan Askar Wataniah bagi membantu angkatan tetap melaksanakan operasi. Antaranya adalah Op Murni. Op Murni iaitu operasi yang melibatkan anggota tentera dalam kerja-kerja kebajikan masyarakat. Tentera Darat Malaysia mengatur gerak aset dan anggotanya di kawasan yang terlibat di seluruh Malaysia bagi penugasan Op Murni untuk menghulurkan bantuan kepada mangsa bencana alam. Kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Selepas Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan, Angkatan Tentera Malaysia melancarkan Op Penawar. Op Penawar merupakan penugasan Angkatan Tentera Malaysia bagi membantu pasukan polis Diraja Malaysia PDRM melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Askar Wataniah dibahagikan kepada beberapa elemen. Setiap elemen mempunyai tugas masing-masing dalam membantu angkatan tetap. Elemen tersebut adalah pasukan tempur yang terdiri daripada Regimen Siri 500 Askar Wataniah dan Ko-Amo Diraja Askar Wataniah. Regimen Siri 500 Askar Wataniah ditugaskan untuk bersedia pada bila-bila masa untuk diatur gerak bagi membantu ganti tugas anggota tetap melaksanakan misi-misi tersebut. Terdapat 16 Regimen Siri 500 Askar Wataniah di seluruh Malaysia pada ketika ini. Skuadron Amo Askar Wataniah ditugaskan untuk bersedia untuk diatur gerakkan bagi membantu melaksanakan tugas menyiasat, mengenal pasti dan mengganggu musuh melalui operasi ofensif, defensif, tujuan dan operasi keselamatan. Pasukan bantuan tempur pula terdiri daripada unit Askar Wataniah dari Regimen Askar Jurutera Diraja, Regimen Artileri Diraja, Regimen Semboyan Diraja, Ko Polis Tentera Diraja dan Ko Risik Diraja. Skuadron Regimen Askar Jurutera Diraja Askar Wataniah ditugaskan untuk membantu ganti kepada anggota tetap Regimen Askar Jurutera Diraja dalam tugasan mobility, counter mobility dan survivability. Bateri Regimen Artileri Diraja Askar Wataniah ditugaskan untuk memberi bantuan tembakan ataupun tugasan lain apabila diperlukan semasa aman dan perang. Skuadron Askar Wataniah Regimen Semboyan Division Infantry ditugaskan untuk membantu anggota tetap menyedia, mengendali dan menyelaras keperluan komunikasi taktikal kepada pasukan-pasukan. Kompeni Ko Polis Tentera Diraja Askar Wataniah ditugaskan untuk membantu anggota tetap dalam penguatkuasaan undang-undang, bantuan manuver dan mobiliti serta keselamatan fizikal.
Kompeni Perisikan Division Askar Wataniah ditugaskan untuk mendapatkan, menganalisa dan menyampaikan data perisikan yang diperlukan kepada pihak-pihak tertentu. Pasukan Bantuan Perkhidmatan terdiri daripada unit-unit Askar Wataniah dari Kor Perkhidmatan Diraja, Kor Kesihatan Diraja, Kor Ordnan Diraja dan Kor Jurutera Elektrik dan Jentera Diraja. Pasukan Kor Perkhidmatan Diraja Askar Wataniah ditugaskan untuk membantu menyediakan perkhidmatan pengangkutan barisan kedua, ketiga dan keempat untuk kegunaan operasi tentera darat. Kompeni Perubatan Medan Askar Wataniah ditugaskan untuk membantu meningkatkan keupayaan perkhidmatan kesihatan Angkatan Tentera Malaysia. Kor Ordnan Diraja Askar Wataniah ditugaskan untuk membantu depot-depot teknikal ordnan dan membantu pihak berkuasa awam semasa bencana alam. Workshop Medan Askar Wataniah, Jurutera Elektrik dan Jentera ditugaskan untuk bersiap sedia dikerahkan bagi membantu workshop Medan Kor Jurutera Elektrik Jentera Diraja dalam menampung dan menyokong kekuatan anggota tetap apabila diperlukan. Seterusnya, pasukan pakar adalah pasukan pakar Askar Wataniah daripada Regimen Semboyan Diraja, iaitu Regimen Semboyan Pakar Telekom RSPT, dan pasukan pakar Askar Wataniah daripada Regimen Askar Jurutera Diraja, iaitu Regimen Pakar Pelabuhan, Regimen Pakar Kereta Api, Regimen Pakar Air dan Regimen Pakar Jana Elektrik. Regimen Askar Jurutera Diraja Askar Wataniah. 56 Regimen Semboyan Pakar Telekom RSPT Askar Wataniah memastikan keupayaan dan kesiagaan regimen berada di tahap yang mampu untuk diatur gerak sekiranya situasi memerlukan. 40 Regimen Pakar Pelabuhan Regimen Askar Jurutera Diraja Askar Wataniah mengenal pasti pelabuhan-pelabuhan yang akan beroperasi semasa darurat dengan mengambil kira kadar handling rate bagi kontena dan konvensional kargo. Regimen Pakar Kereta Api Regimen Askar Jurutera Diraja Askar Wataniah mengurus, membangun dan mengekalkan kesiapsiagaan regimen subunit di bawah pemerintahan, mengumpul data berkaitan perkhidmatan kereta api di dalam perisikan jurutera. Regimen Pakar Air Regimen Askar Jurutera Diraja Askar Wataniah memulih, mengendali dan menyelenggara aset serta sistem bekalan air negara dalam apa jua kondisi, serta melaksanakan fungsi dan misi bantuan pengagihan air bersih melalui syarikat-syarikat bekalan air. Regimen Pakar Jana Elektrik Askar Wataniah membantu pihak kerajaan untuk memastikan bekalan tenaga elektrik terus dapat dibekalkan di tempat-tempat penting semasa berlaku kecemasan. Pasukan Latihan Pegawai Simpanan PALAPES berperanan menyediakan pegawai-pegawai kadet yang berpotensi sebagai pegawai sukarela Askar Wataniah. PALAPES ditugaskan dalam pembentukan kepimpinan dan karakter sebagai pegawai tentera dengan mengadakan latihan asas ketenteraan mengikut silibus yang telah ditetapkan pada tahun pertama pengajian. Seluruh warga Askar Wataniah akan diberikan pendedahan kepada tugasan dan tanggungjawab sebenar anggota tentera melalui latihan-latihan ketenteraan. Terdapat 3 kategori latihan ketenteraan Askar Wataniah, iaitu latihan tempatan, latihan berterusan dan latihan kem tahunan. Latihan-latihan ini dilatih oleh jurulatih-jurulatih angkatan tetap yang berpengalaman dan terlatih.
Latihan tempatan. Latihan tempatan adalah apa jua jenis latihan dan pembarisan tempatan seperti yang ditetapkan oleh timbalan komander atau pegawai pemerintah. Latihan berterusan. Latihan berterusan bermaksud latihan iaitu semua jenis latihan yang dirancang oleh pasukan untuk meningkatkan kemahiran individu atau sesuatu kumpulan. Latihan kem tahunan. Latihan kem tahunan akan dijalankan sekaligus selama maksimum 15 hari berterusan dalam setahun. Walau bagaimanapun, latihan ini boleh dijalankan kepada beberapa sesi atau modul. Penglibatan anggota masyarakat dalam pasukan askar wataniah amat digalakkan. Warga negara berumur 18 tahun ke atas dan sihat tubuh badan boleh menyertai pasukan sukarelawan askar wataniah ini. Pengambilan askar wataniah dilaksanakan oleh semua unit askar wataniah di seluruh Malaysia pada sebilang masa. Penglibatan itu amat penting dalam membantu mempertahankan negara ketika diperlukan. Ia dapat memberikan kekuatan tambahan kepada pasukan tentera kerana masyarakat setempat lebih memahami kawasan sendiri jika tugasan berada dalam lingkungan kawasan harian. Peluang menganggotai askar wataniah memberikan pendedahan kepada tugasan dan tanggungjawab sebenar anggota tentera. Satu kelebihan askar wataniah adalah pelbagaian skim allowance yang disediakan. Allowance tersebut adalah allowance latihan tempatan yang dibayar mengikut kehadiran latihan tempatan, latihan berterusan dan latihan kem tahunan pula dibayar allowance mengikut pangkat yang disandang. Lain-lain allowance adalah allowance pakar, allowance senggaraan pakaian, allowance pakaian istiadat, allowance pakaian tauliah kehormat dan lain-lain. Pasukan askar wataniah telah ditubuhkan seiring dengan keperluan perkhidmatan dalam Angkatan Tentera Malaysia AMNIA dan Tentera Darat khususnya. Sebagai sebuah negara yang pesat membangun dan berwawasan, penglibatan rakyat dan semua pihak adalah amat perlu dalam pembangunan serta pertahanan negara. Pembangunan askar wataniah adalah seiring dengan pembangunan tentera darat. Apa yang penting adalah komitmen individu yang telah menyahut cabaran ini, jujur dan rela hati ingin berbakti kepada Ibu Pertiwi.